Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk hari ini saya ingin menyentuh sedikit mengenai sambungan daripada 4.1 penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Pada kelas yang sebelum ini kita telah bincangkan tentang 4 cara bagaimana penyakit berjangkit telah disebarkan. Okey, hari ini saya cuma ingin menyambung daripada cara penyakit berjangkit yang disebarkan oleh vektor. Okey, penyakit malaria. Apakah simptom ataupun gejala penyakit malaria? Iaitu menggigil, demam dan juga berpeluh. Disebabkan oleh patogen iaitu Plasmodium malariae yang dibawa oleh nyamuk Anopheles betina melalui gigitan nyamuk. Penyakit yang kedua iaitu kolera. Gejalanya ialah cirit, birit dan muntah. Patogen yang terlibat ialah bakteria Vibrio cholera yang dibawa oleh vektor iaitu lalat. Okey, makanan dan air yang telah tercemar. Okey, makanan yang terdedah telah dihinggap oleh lalat menyebabkan makanan tersebut telah dicemari oleh bakteria Vibrio cholera. Okey, yang ketiga, penyakit denggi gejalanya seperti sakit sendi, demam, sakit kepala dan juga mata yang berair. Dibawa oleh virus denggi yang melibatkan vektor nyamuk Aedes melalui gigitan nyamuk. Yang kelima, penyakit Zika. Antara gejalanya ialah demam, ruam, sakit sendi dan konjaktivis iaitu mata kemerah-merahan. Patogen yang terlibat ialah virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes melalui gigitan nyamuk. Okey, seterusnya ialah penyakit kepialu. Antara gejalanya ialah demam dan usus berdarah dibawa oleh lalat dan juga lipas dengan membawa patogen bakteria Salmonella typhi yang menyebabkan makanan dan air yang tercemar. Okey, seterusnya ialah penyakit leptospirosis. Gejala seperti demam, sakit kepala dan sakit otot. Patogen yang terlibat ialah bakteria Leptospira sp dibawa oleh tikus, tanah, makanan dan air yang tercemar. Penyakit leptospirosis juga dikenali sebagai penyakit kencing tikus. Okey, bagaimana penyakit yang dibawa oleh nyamuk memasuki tubuh seseorang pesakit? Okey, yang pertama, nyamuk yang telah mempunyai patogen di dalam kelenjar air liur menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Okey, semasa nyamuk dia ingin menghisap darah, dia telah membebaskan air liur dia untuk mengelakkan pembekuan darah. Dalam air liur nyamuk tersebut sudah mengandungi patogen. Okey, jadi patogen tu telah memasuki darah pesakit. Okey, kemudian datang nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan kepada mangsa yang lain pula. Okey, penyakit yang dibawa oleh lalat pula, caranya lalat yang hinggap di atas kotoran mempunyai patogen melekat pada kaki dan badan lalat. Kemudian lalat tersebut menghinggap makanan. Secara tidak langsung, patogen yang ada pada kaki lalat tersebut telah dipindahkan kepada makanan tersebut. Okey, patogen yang telah berada pada makanan tersebut akan memasuki badan seseorang yang makan makanan yang telah tercemar. Okey, bagaimana cara untuk kita menghalang penularan penyakit berjangkit? Okey, kita ada 3 cara iaitu peringkat primer, peringkat sekunder
dan juga peringkat tertia. Kita lihat kepada peringkat primer. Okey, murid-murid, peringkat primer ini lebih kepada tindakan individu tersebut ataupun kita sendiri. Okey, yang pertama, meningkatkan tahap kesihatan, meningkatkan kebersihan diri, keluarga, tempat kediaman dan sistem sanitasi. Okey, peringkat primer juga penting untuk kita meningkatkan daya tahan badan. Okey, dengan cara mungkin dengan pengambilan vaksin atau imunisasi oleh bayi, kanak-kanak dan juga ibu mengandung. Pengendali premis makanan, jemaah haji dan pengembara juga perlu mengambil vaksin untuk mengelakkan dijangkiti daripada penyakit berjangkit. Kita juga digalakkan untuk membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala dan mengamalkan gaya hidup yang sihat, menghirup udara yang bersih, makan makanan yang seimbang. Pada peringkat sekunda secara umumnya melibatkan individu lain. Okey. Contohnya, memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif. Okey, tindakan ini kalau di Malaysia selalunya diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Memberi rawatan awal kepada pesakit, mengasingkan pesakit dengan orang lain untuk mengelakkan penyakit terus menjangkiti orang lain. Okey, pada peringkat tertia pula, contohnya mengawal populasi vektor, memusnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor, melakukan semburan untuk membunuh vektor dan menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengusaha premis makanan yang kotor. Pada peringkat tertia juga, pihak yang tertentu perlu melindungi hos dengan menggunakan kelambu atau ubat nyamuk. Ini contoh penyakit bawaan nyamuk seperti demam malaria, demam denggi, demam Zika. Memakai pakaian yang tebal untuk mengelakkan diri daripada digigit oleh nyamuk. Sekian, terima kasih.